Siapa yang ezok sangat dengan parti tu, harap jangan terlampau sangat lah. Ada batasan lah macam tu. Kan sekarang ni kan sebelum bila berkempen pun sebelum menuju ke pilihan raya pun dah banyak jenayah-jenayah yang berlaku. Apa pandangan abang? Pandangan saya tu terlampau taksub sangat, kita tak boleh. Taksub sangat mendorong kepada banyak kemusnahan lah, banyak benda yang buruk daripada yang baik. Minta jangan ada pergaduhan yang berlaku kan. Minta pihak polis jaga dengan baik lah waktu mengundi tu kan. Lepas tu datang mengundi tu jangan pakai pakaian yang isu-isu politik kan. Itu lah. Okey, saya harapkan semuanya berjalan dengan lancar, tak ada kontroversi. Harap pihak berkuasa dapat mengawalnya semua dengan lancar lah. Itu harapan saya lah. Polis Diraja Malaysia bersiap sedia mengawal keselamatan sebelum, ketika dan selepas pilihan raya umum ke-13 Mei ini. Langkah ini diambil bagi memastikan tidak timbul sebarang kejadian tidak diingini dan melancarkan lagi proses mengundi. Sehubungan itu, PDRM turut menasihati kepada orang ramai supaya tidak perlu bimbang. Ini kerana PDRM akan memastikan keselamatan dan peribadi rakyat terjamin. Nurul Huda Kosnon dan juru kamera Syahrul Rizwan Zulkifli untuk My Metro TV. Macam sekarang PDRM mempunyai tanggungjawab dan peranan yang cukup besar memastikan kelancaran perjalanan proses pilihan raya ya, bermula penamaan calon, kempen dan akan datang ni pengundian lah. Jadi boleh Tuan jelaskan sedikit skop dan cabaran PDRM setiap kali berdepan dengan pilihan raya? Ya, cabaran PDRM sebenarnya yang spesifiknya untuk pilihan raya ini ialah tidak seperti macam cabaran-cabaran kami menghadapi operasi-operasi harian kami, iaitu membanteras jenayah dan juga pencegahan dan sebagainya. Dalam isu ini, jabatan yang spesifik untuk menjaga keselamatan dalam negeri adalah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, KDNKA. Jadi segala proses berkenaan dengan keselamatan, terutamanya dalam konteks PRU ini, telah pun diambil sebenarnya sejak tahun lepas lagi, di mana exercise telah dibuat dan operasi-operasi ballot umpamanya dibuat untuk menangani apa juga kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku sebelum, semasa dan selepas daripada pilihan raya ke-13 ini. Dan insya-Allah dengan latihan-latihan tersebut, kesiapsiagaan kami adalah di tahap tinggi sekarang. Dan kami menyedari bahawa di seluruh negara kita mempunyai lebih daripada 13 juta pengundi. Dan juga daripada saluran itu sendiri kita mempunyai 26,000 saluran untuk pengundian ini. Dan perancangan telah dibuat sebenarnya untuk menangani kaedah ini. Jadi daripada segi persiapannya, saya boleh katakan bahawa kami telah siap siaga. Dan Tuan, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab melemparkan pelbagai tumahan terhadap ialah tahap profesionalisme polis, khususnya musim pilihan raya ni, sehinggalah menimbulkan sentimen negatif yang daripada anti polis di kalangan segelintir penyokong parti politik. Bagaimana PDRM berdepan situasi seperti ini untuk meyakinkan rakyat khususnya yang di mana PDRM tidak mengikut tunjuk mana pihak parti dan juga menjalankan secara amanah? Yang pertama sekali, saya mesti menegaskan bahawa peranan PDRM dalam apa jua keadaan sekalipun, terutamanya dalam konteks PRU ini, kami adalah neutral, iaitu tidak memihak kepada mana-mana dan impartial. Ya, kami tidak berpihak kepada sama ada kumpulan A atau kumpulan B atau mana-mana kumpulan sahaja. Begitu keadaannya, segala tindak tanduk yang menyalahi undang-undang adalah di bawah tanggungjawab kami untuk menyiasat dan di mana perlu akan membuat dakwaan dan sebagainya. Akan membawa ke pihak yang berkuasa, iaitu undang-undang, sama ada kepada AG's Chambers dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, untuk mana-mana pihak mendakwa bahawa polis bertindak hanya memihak kepada satu-satu pihak saja adalah kurang adil, malah tidak benar sama sekali.
Kalau kita lihat daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, terdapat dalam dua-dua pihak, sama ada di sebelah pihak kerajaan iaitu parti pemerintah ataupun di sebelah parti pembangkang. Di mana perlu dan kesalahan telah ditunjukkan terutama dalam kes-kes yang berkaitan dengan kekerasan, keganasan, maka tindakan yang sewajarnya diambil. Terbukti ini kerana ada tangkapan-tangkapan telah dibuat dan ada pertuduhan-pertuduhan yang telah dibuat. Itu membuktikan bahawa impartiality tadi yang tidak berpihak kepada mana-mana oleh PDRM adalah terserlah di situlah. Kalau kita lihat sekarang ni pun sebelum hari pengundian telah berlaku pelbagai jenayah membabitkan, ialah jenayah-jenayah ketika berkempen dan sebagainya, ya, banner apa semua dirosakkan dan sebagainya. Jadi apakah langkah-langkah PDRM bagi menangani situasi itu, atau adakan akta ataupun menangkap bagaimana hukuman yang dikenakan? Kesemua kesalahan-kesalahan selepas daripada hari penamaan calon pada 20 April adalah tertakluk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang mana bidang kuasanya adalah kepada SPR dan juga polis untuk mengambil tindakan. Jadi segala laporan-laporan yang berkaitan akan disiasat di situ. Umpamanya yang berkaitan dengan banner dan sebagainya, cabut bendera, itu semua di bawah bidang kuasa. Sebenarnya satu daripada elemen jawatan kuasa dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya ini adalah pihak berkuasa tempatan, dan pihak berkuasa tempatan melalui konsultansi dengan SPR dan juga polis boleh mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk menangani perkara ini. Dan selain daripada itu, ada juga kes-kes yang melibatkan jenayah berat, umpamanya yang kita tahu membakar yang tertakluk pada kanun keseksaan. Itu tidak ada kompromi kerana itu adalah bukan saja tertakluk pada Akta Kesalahan Pilihan Raya, tapi malah perlakuan jenayah yang perlu dipandang serius, mendatangkan kecederaan, pukul memukul, ugutan jenayah. Ini semua adalah tertakluk kepada section-section di dalam ataupun di bawah kanun keseksaan tadi. Dan sekiranya mengikut kesalahan yang dibuat tersebut, sama ada terkandung di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya ataupun di dalam kanun keseksaan, jadi ini adalah di mana perlakuan itu dibuat. Kalau berbau jenayah, begitulah keadaannya. Dan kalau kita lihat PRU 13 ni adalah PRU yang orang kata sangat hangat dan sangat panas. Ya. Dan bagaimana persediaan pihak PDRM ialah untuk menangani yang kita tak kemungkinan akan berlaku? Yang dikatakan sangat hangat dan panas itu tersebut adalah sekarang adalah penggunaan teknologi itu bertambah, umpamanya terutamanya seperti kita tahu dalam media-media sosial, berbagai informasi diberikan, termasuklah yang berbentuk dakwaan ataupun tuduhan yang tidak berasas dan sebagainya. Jadi ini membangkitkan, dan kita punya generasi sekarang yang computer savvy ataupun internet related ni, generation Y dan generation Z dikatakan, dan ini memang mendatangkan satu cabaran baru, satu bentuk baru dalam landscape mengenai cabaran ini. Polis juga bersedia ke arah itu kerana kita juga dibantu oleh MC dan sebagainya, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi. Jadi insya-Allah kita akan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, yakni berpaksikan kepada undang-undang dalam semua tindakan kita. Dan yang terakhir, apakah peringatan mahu diberikan kepada semua pemimpin dan penyokong parti politik dalam tempoh berkempen ini sehinggalah hari pengundian nanti? Yang pertama sekali, seperti yang saya ulangi pada setiap hari, iaitu semua pendukung-pendukung parti termasuklah calon-calon, untuk sebab permulaan untuk sesuatu perlakuan itu sebenarnya datang daripada dalam diri kita sendiri. Selaku penyokong umpamanya, kita mesti tahu bahawa ada undang-undang yang membatasi kita untuk bertindak di luar garis norma undang-undang tersebut. Umpamanya kekerasan, tentulah ada undang-undang mengenainya, mendatangkan cedera dan sebagainya, ugutan yang berbentuk jenayah. Jadi ini perlu diketahui oleh setiap individu sebelum mengambil apa-apa tindakan. Begitu juga yang kedua dalam konteks kumpulan ini.
kita mesti tahu dinamisme sesuatu kumpulan, group dynamics, group behavior, mob mentality. Dengan berbekalkan pengetahuan-pengetahuan begini, maka tindakan kita itu lebih terurus dan lebih menjurus kepada keamanan daripada menimbulkan kekecohan. Begitu keadaannya, jika pun ada orang yang ingin mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekecohan, majoritinya akan menasihatkan mereka sebaliknya untuk tidak bertindak liar dan sebagainya. Itu di kalangan penyokong-penyokong perlu tahu itu, dan saya juga menasihati bahawa sentiasa ingatkan family ataupun keluarga di rumah, anak, isteri dan sebagainya, kerana tindakan kita yang dalam berkumpulan ini tanpa mengambil faktor di rumah sana yang sedang menunggu kita, kadang-kadang kita terbawa-bawa sehingga lupa, dan akhirnya kita sama ada tercedera atau dimasukkan ke lock up, ditangkap dan sebagainya. Barulah waktu itu kita nak ingatkan family, dah terlambat. Satu. Begitu juga calon-calon. Saya mengingatkan supaya kita ada etika dalam kita kegairahan berkempen. Etika yang pertama, kita mesti faham bahawa masyarakat kita adalah masyarakat majmuk yang multidimensional daripada seginya. Sama ada daripada segi race, daripada segi bangsa, daripada segi etnik, daripada segi agama, pelbagai. Jadi ini juga perlu dihormati. Sebab saling hormat menghormati itulah yang akan menimbulkan satu keadaan yang tidak tegang. Jika kita bermain dengan sentimen-sentimen yang mendatangkan sensitiviti, terutamanya daripada calon-calon, maka ianya boleh membahayakan. Jadi ramuan yang membahayakan itu sebenarnya boleh juga terdapat pada calon-calon itu sendiri. Maka calon-calon yang beretika hendaklah tidak menyemarakkan sentimen ini sehingga boleh menimbulkan kekecohan